Hai, nama saya Wana Adira binti Wan Alimi, nombor matrik A19B0977. Saya sebagai pembentang yang pertama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Sarah Adlina binti Rosman dengan nombor matrik A20B1774. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ali Asgar bin Amirullah dan nombor matrik saya ialah A19A1007. Nama saya Haris Edili bin Muhammad Faridli. Nombor matrik saya ialah A20B1360. Saya merupakan pembentang yang keempat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah Fika binti Harman, nombor kad matrik A20B1661. Saya ialah pembentang keempat yang akan membincangkan mengenai pilihan kepada pemerolehan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Wahidah Amalia binti Muhammad Azman. Nombor matrik A20A1902. Saya akan membentangkan tugasan kelima iaitu apakah justifikasi dan rasional mengapa sumber dan kaedah tersebut digunakan. Apakah punca berlakunya isu yang sedang dikaji? Sejak kebelakangan ini, dunia telah dikejutkan dengan penularan wabak COVID-19 yang mana telah memberi kesan yang besar terhadap semua pihak. Malaysia juga tidak lari daripada terkesan dengan pandemik COVID-19. Antara pihak yang banyak terjejas disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini ialah para peniaga. Tidak kira peniaga kecil ataupun peniaga besar. Hal ini demikian kerana Perintah Kawalan PKP telah dikuatkuasakan oleh kerajaan bagi menangani wabak COVID-19 ini terus menular di negara kita. Okey, seperti di Malaysia, sektor perniagaan kecil adalah salah satu sektor yang paling terkesan disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan. Ini berikutan daripada penutupan bagi sektor sokongan seperti peruncitan dan juga pengangkutan yang menyebabkan kebanyakan peniaga kecil tidak dapat beroperasi dan sekaligus menyebabkan mereka hilang punca pendapatan. Contoh untuk peniaga besar yang terjejas ialah Pawagam yang dikenali ramai iaitu MDO Cinema telah ditutup kerana penularan wabak COVID-19 ini. Hal ini telah menjejaskan pendapatan syarikat tersebut. Saya Sarah akan membentangkan beberapa cadangan penyelesaian bagi masalah yang telah dibentangkan oleh Adira. Pertama sekali, peniaga boleh mencuba untuk menjalankan perniagaan atas talian bagi mendapatkan lebih banyak jualan walaupun dikekang oleh penguatkuasaan PKP. Disebabkan oleh sekatan perjalanan dan penutupan premis perniagaan, ramai pembeli menjadikan platform atas talian sebagai inisiatif bagi mendapatkan barang keperluan. Antara contoh platform yang semakin mendapat sambutan di musim PKP ini adalah Shopee dan Foodpanda. Oleh itu, perubahan untuk menjalankan perniagaan secara digital akan membantu perniagaan berterusan. Seterusnya, kerajaan ada memberikan beberapa bantuan bagi kelangsungan perniagaan semasa COVID-19. Sebagai contoh, bantuan pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat ataupun lebih dikenali sebagai Prihatin dapat membantu perniagaan kecil dan sederhana. Kerajaan juga boleh mengambil inisiatif bagi mengurangkan rantaian pemasaran terutamanya bagi produk tani. Kejadian sebenar yang berlaku semasa pandemik ini iaitu lampakan hasil pertanian yang tidak dapat dijual kerana PKP, kerajaan mungkin dapat membantu menghubungkan pengeluar hasil tani ini terus kepada pengguna tanpa melalui orang tengah. Hal ini akan dapat membantu peniaga sekaligus membantu mengukuhkan ekonomi negara. Hari ini, saya akan membentangkan tentang bagaimanakah cara kami mendapatkan ilmu untuk menghasilkan cadangan penyelesaian tersebut. Baiklah,
cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ialah melalui 4 perkara, iaitu panca indera, akal, intuisi ataupun ilham dan wahyu. Namun dalam mendapatkan ilmu bagi menghasilkan cadangan penyelesaian ini, kami menggunakan panca indera dan akal. Dengan menggunakan panca indera, kami meneliti beberapa akhbar, artikel dan hasil tinjauan berkaitan impak COVID-19 terhadap peniaga. Kami juga meneliti hasil rakaman temu bual Encik Imi Jibril, iaitu pelajar dan usahawan daripada Universiti Malaysia Kelantan. Dan kami juga menemu bual sendiri beberapa peniaga bagi mengenal pasti cabaran yang dihadapi ketika COVID-19 melanda dan cara mereka menangani isu tersebut. Setelah itu, kami membuat pembacaan dari akhbar dan artikel tentang cara dan solusi bagi peniaga menangani isu tersebut. Kemudian, kami menggunakan akal bagi menilai dan memilih solusi yang paling sesuai yang boleh digunakan oleh peniaga yang terkesan terhadap wabak COVID-19. Dan saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih kepada pembentang sebelumnya. Saya Haris Edili bin Muhammad Faridli selaku pembentang keempat akan merungkaikan pula kaedah pemodelan ilmu bagi penyelesaian masalah ini. Sebelum kita terus pada contoh situasi, dua situasi di atas, mari kita fahami dulu apa itu didaktif dan induktif. Baik, didaktif merupakan suatu pengajaran ataupun satu proses bermula daripada umum kepada spesifik. Pendekatan didaktif juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan baru, teori atau rumus yang diketahui. Melihat pada contoh situasi di atas, pandemik COVID memberi kesan pada ekonomi. Peniaga sebahagian pada struktur ekonomi, maka dengan ini peniaga terkesan dengan COVID-19. Hujah ini boleh jadi betul dan tidak betul kerana tidak semua perniagaan berorientasikan ekonomi. Dan ada juga perniagaan yang mendapat keuntungan berlipat kali ganda disebabkan COVID-19 ini. Contohnya syarikat getah dan seumpamanya. Baik, kita terus pada poin yang seterusnya, iaitu induktif. Induktif merupakan satu produksi fakta untuk membuktikan satu penyataan umum. Analisis diperlukan dalam induktif untuk membentuk satu generasi baru. Contoh yang kita ambil, yang kita tertera di atas ialah peniaga terjejas disebabkan COVID-19, maka keseluruhan ataupun sebahagian besarnya peniaga terjejas disebabkan COVID-19 ini. Di sini membuktikan induktif memerlukan kita untuk mempunyai asas kemahiran berfikir secara analitik berbanding kaedah didaktif yang memerlukan kita untuk berfikir secara cepat dan menjimatkan masa, namun memerlukan teori-teori awal untuk membuat andaian. Sekian, terima kasih daripada saya Haris Edili selaku pembentang keempat. Dua cara pemerolehan sumber yang digunakan adalah pertama iaitu al-istira' al-tam, iaitu secara keseluruhan ataupun menyeluruh, dan yang kedua ialah al-istira' al-nafis, iaitu tidak menyeluruh. Al-istira' al-nafis telah menjadi pilihan bagi kajian kami kerana ianya adalah lebih praktikal sesuai berdasarkan situasi COVID-19 yang sedang melanda para peniaga di Malaysia. Jadi, mengapa kajian pemerolehan data yang tidak menyeluruh digunakan?
Hal ini dibahagikan kepada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kerana pengamatan yang sangat terhad, iaitu hanya melibatkan surat khabar, kajian yang kurang daripada masa setahun serta temu bual atau wawancara. Faktor yang kedua adalah kerana pengurusan risiko oleh setiap peniaga berbeza. Bagi peniaga kecil-kecilan yang baru menceburkan diri di dalam bidang perniagaan, tidak mampu atau tidak bersedia untuk menghadapi ancaman seperti COVID-19, iaitu bukan sahaja menggugat kepada ekonomi negara, malah ekonomi mereka kepada peniaga. Bagi perniagaan besar yang sudah lama atau berpengalaman dalam mengendalikan perniagaan, mereka lebih cenderung untuk bersedia serta memiliki ilmu pengetahuan dalam menguruskan bencana. Contohnya seperti mengalami kegawatan ekonomi ataupun sebarang pertukaran kuasa politik. Faktor yang ketiga adalah kerana kita tidak dapat memahami kesan atau dasar yang dilakukan oleh kerajaan. Perkara ini berlaku adalah disebabkan COVID-19 merupakan fenomena atau bencana baru yang melanda setiap negara di dunia. Oleh itu, setiap bantuan atau moratorium yang dilakukan adalah bagi mengatasi kegawatan ekonomi ataupun mengurangkan masalah yang dihadapi oleh peniaga. Jadi, itulah faktor mengapa pemilihan atau keputusan secara penyeluruh telah dipilih oleh kami. Sekian, terima kasih. Rangkuman daripada perbincangan sebentar tadi, kami percaya dan yakin bahawa permasalahan pandemik pada hari ini terhadap peniaga itu sememangnya memberi impak yang sangat mendalam terhadap komuniti masyarakat serta negara pada amnya. Punca dan jalan penyelesaian yang kami kemukakan sebentar tadi merupakan sebahagian atau minor daripada realiti sebenar. Namun hasil daripada perbincangan, penyelidikan serta mendapatkan maklum balas dari peniaga yang terkesan, kami sedaya upaya untuk memahami keadaan mereka ekoran pandemik ini yang semakin meningkat dan menjejaskan pendapatan mereka sendiri. Kesimpulannya, yang boleh kami buat di sini adalah pihak kerajaan selaku membuat dasar harus melibatkan peniaga-peniaga kecil terutamanya sewaktu membuat keputusan, kerana sektor IKS merupakan golongan bawah 40 adalah tunjang kepada ekonomi negara. Yang terakhir, peniaga haruslah berfikiran secara terbuka dan rasional untuk mengembangkan lagi produktiviti mereka dan membesarkan lagi empayar mereka supaya perniagaan mereka terus maju dan berdaya saing untuk menampung kos sara hidup mereka. Sekian, terima kasih.